أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, pembentang panel yang lepas Al-Fadil Ustaz Muhammad Uthman Al-Muhammadi, yang dihormati kepimpinan muafakat khususnya Timbalan Presiden yang berbahagia Datuk Ahmad Ismail, yang dihormati Wakil Jais, yang dihormati Sahib Samahah, Tuan-Tuan Mufti, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para Ustaz, Ustazah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat bersama-sama dengan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan untuk membahaskan satu tajuk yang diberi kepada saya sedar tajuk penuh kontroversi ataupun cabarannya dalam menyediakan tajuk ini, iaitu wacana religio intelektual Najdiyin. Saya tulis Najdiyin, tak tulis Najdiyun, sebab saya suka mudhaf ilaih, jadi saya tulis Najdiyin. Pro dan kontra terhadap peranannya pada tamadun ummah. Ya, saya sedar ini merupakan satu tajuk yang kontroversi pada masa ini, pada ketika ini, dan saya telah diminta oleh Ustazuna Ustaz Ismail Mina, ya, bila menghubungi saya untuk memperkatakan sesuatu. Saya cerita sedikit rentetan yang boleh membuatkan saya menulis tentang perkara-perkara ini. Ini bermula, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya membaca penulisan di dalam akhbar, yang saya rasakan di situ perlu ada amanah ilmiah dalam kita menulis. Jadi bila saya membaca penulisan-penulisan, dan kebetulan hubungan saya dengan Ustaz Ismail Mina ni dah ada, dan beliau dah meminta saya menulis, tolong menterjemahkan khususnya kitab Al-Farqul Bainal Firaq. Beliau bagi kepada saya, tapi malangnya kita maklumlah dengan kesibukan tak sempat untuk kadang-kadang menyiapkan terjemahan. Tetapi apabila saya gunakan buku ini, apabila ada orang-orang menulis tentang Al-Imam Abdul Qahir Tahir Al-Baghdadi dan melencongkan kefahaman apa yang ditulis oleh imam ini, saya merasakan bertanggungjawab untuk saya jelaskan apakah sebenarnya penulisan imam ini. Jadi itu sebenarnya mulanya saya boleh menulis. Di samping sebelum ini kalau saya menulis balik, saya menulis tentang persoalan-persoalan fiqh sebenarnya, ya, persoalan-persoalan fiqh. Kalau persoalan-persoalan akidah ni kita terpaksa gali balik. Ketika belajar, contohnya saya di Pakistan, belajar di Ma'had Al-Azhar di sana, ya. Jadi bila kita terpaksa gali balik perkara-perkara yang kita telah pelajari. Jadi bermula daripada situ menyebabkan, dan terjemah tak sempat habis. Saya pun beritahu kepada Ustaz Ismail, Ustaz, terjemah tak habis. Dia kata tak apa, berbaloi anak bagi hantar buku tersebut, sebab hantar dah tulis dalam utusan, ya, hantar tulis dalam utusan, dan cuba untuk menjelaskan inilah pemikiran sebenar Imam Al-Baghdadi sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita malangnya dalam penulisan-penulisan, bagi orang awam sebut nama imam, hebat penulis tersebut. Kenapa tulis nama imam walaupun idea yang ditulis tadi adalah bertentangan dengan apa yang dibawa oleh imam tersebut. Jadi atas dasar tanggungjawab, tuan-tuan, jadi dalam slide saya, dalam pendahuluan saya nyatakan aliran Najdiyin yang saya nyatakan dalam artikel ini ialah saya membahaskan tentang pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab dan pengikut-pengikut alirannya sehingga kini. Bukan khusus kepada beliau seorang, tetapi kita melihat sesuatu pemikiran tersebut sehingga hari ini. Saya berdepan dengan kesukaran. Untuk mendapatkan, sebenarnya saya mengharapkan saya mendapatkan primary sources. Saya diajar begitu. Apabila saya diajar oleh Profesor Dr. Irfan Abdul Fattah di UIA, Allah yarhamuh,
Ya, dia telah mengatakan apabila kami mempelajari agama-agama langit, dan saya pada waktu itu ditugaskan untuk membuat satu assignment berkaitan dengan the Essenis ataupun Essenis dalam bahasa Arab. Dia mengatakan, wahai Asmadi, pergi kepada rujukan asal Yahudi tersebut untuk kita mengetahui, dia satu firqah daripada firqah Yahudi, untuk kita mengetahui apakah kandungan yang terkandung di dalam pemikiran the essence tadi ataupun Essinus dalam bahasa Arab yang kami sebut. Jadi itu kami diajar, tuan-tuan. Begitu juga ketika kami di peringkat sarjana muda di University of Jordan, assignment satu mazhab mesti kembali kepada satu kitab tua sekurang-kurangnya. Kalau kurang, potong markah. Sekurang-kurangnya itu untuk tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, kita kena pergi kepada primary sources, pergi kepada kitab ulama silam, supaya apa? Kita mengambil benar-benar, bukan kita takawul alal imam. Kita mengambil daripada kata-kata orang yang contemporary, tetapi sebenarnya imam tidak mengatakan demikian. Itu yang kita takut dalam perbahasan ilmu. Tidak berlaku pada orang awam. Sebab itu sebenarnya siapa lulusan Syariah University of Jordan, dia akan ada hormat kepada imam-imam. Ya, saya pernah belajar dengan Syekh Profesor Dr. Umar Ashqar, yang dikatakan sebagai guru saya sebagai Salafi Qah. Hormatnya pada Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Jadi itu hakikat. Jadi kesukaran, tuan-tuan, dalam penulisan artikel ini, kesukaran saya mendapatkan sumber asal sebenarnya. Oleh sebab itu saya meminta bantuan beberapa sahabat untuk mendapatkan. Itu pun bagi saya, rujukan saya dalam penulisan saya ini bukan sumber asal, masih lagi secondary, walaupun dikatakan oleh pengurusi tadi agak primary, sumber primer, tapi bagi saya masih lagi secondary, kerana kesukaran untuk saya mendapatkan rujukan-rujukan tersebut. Tapi saya cuba saya upaya untuk saya membaca, dan akhirnya saya katakan kadang-kadang saya rasakan rugi masa saya untuk membaca kitab-kitab ini. Lebih baik saya membaca kitab-kitab ulama-ulama silam. Kadang-kadang terlintas di fikiran hati saya katakan pada sahabat-sahabat yang saya hubungi. Walaupun di atas tanggungjawab yang diberikan, cuba juga minta juga bantu beberapa sahabat-sahabat untuk photostat kitab, dan ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya. Jadi sukar kerana apa? Ramai ulama semasa dia tidak menyandarkan pandangannya kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ramai yang secara terus menyandarkan kepada Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah ataupun Imam Ibn Qayyim rahimahumullah. Ya, ramai yang menyandarkan terus. Contohnya Syekh Qardawi yang saya nyatakan dalam slide saya dan penulisan saya tersebut, dia banyak menyandarkan kepada Imam Ibn Taymiyah dan juga kepada Imam Ibn Qayyim, tidak kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau tidak mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, jadi banyak ulama-ulama tidak mahu dikaitkan. Guru saya Dr. Abdul Laith Kharal Abadi yang sekarang berada di UIA terang-terang mengatakan di dalam kelas, nahnu maturidiyun fil Hind. Dan saya dengar ketika pembentangan di UIA, dia mengatakan Asy'ariyah wal Maturidiyah minas salaf. Jadi ada orang dia menggunakan pandangan Imam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim, tapi mereka tidak ekstrim dalam pegangan mereka. Mereka masih mengiktiraf sebagai golongan Ahlus Sunnah. Sebab itu untuk memperkatakan perkara ini, satu kesukaran lagi, saya mempunyai sahabat-sahabat yang mungkin juga berada dalam aliran ini. Ni satu lagi, hang tu dah aku. Hang tu dah aku macam ni. Susah. Jadi nak memperkatakan sesuatu, kita ada kawan-kawan kita, sahabat kita yang juga sahabat-sahabat baik, selalu berjumpa dalam meeting. Ya, dalam meeting kewangan Islam contohnya, ada sahabat-sahabat kita tahu, tapi mereka juga berlapang dada. Cuma yang kita takut pemikiran yang ekstrim. Jadi sesetengah lagi kesukaran, ada ulama yang mujamalah. Dia kata setuju, tapi dalam tu semua dia tak setuju. Dia kata ya Syekh Muhammad Abdul Wahab mujaddid, sebut temu mujaddid, muslih, tapi di dalam dia semua dia tak setuju. Adalah satu dua yang dia tak setuju. Jadi ini antara kesukaran-kesukaran untuk saya klasifikasikan para alim ulama yang menyokong, menyanggah, dan saya sebab itu saya suka, bila suka saya buat yang menyokong ni bila saya nampak sokong tegar.
Yang menyanggah tegar. Dan kemudian yang satu lagi saya golongkan dalam mujamalah. Mujamalah apa makna dia nanti lepas ni kita cerita. Jadi pandangan pendokong antara tokoh-tokoh semasa ya yang menyokong aliran ini, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, iaitu Syekh Abdul Aziz Bas, Abdullah Saleh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan dan lain-lain. Dan sebahagian disebut oleh Al-Fadil Ustaz Osman tadi, ya, yang telah disebut oleh beliau tadi. Mereka mendokong perkara-perkara berikut berkenaan tauhid uluhiyah dan furuknya seperti istighatsah, berdamping kepada selain pada Allah, tawassul, nazar, sembelih, bersumpah dengan makhluk dan sebagainya. Ini antara yang saya dapat daripada kitab-kitab mereka yang mendokong. Yang saya refer kepada yang rujukan bahasa Melayu, minta rujukan bahasa Arab kepada sahabat-sahabat, kata nak bagi tapi tak bagi-bagi sampai sekarang. Jadi sukar untuk saya merujuk rujukan asal. Begitu juga menekankan kepada tauhid asma wa sifat. Ya, ini antara yang disebut oleh kebanyakan kitab-kitab yang mendokong. Kemudian yang ketiganya, Muhammad bin Abdul Wahab menentang khurafat dan bid'ah. Pemujaan terhadap kubur, pokok, batu dan memohon hajat daripadanya. Kalau betul mohon daripada kubur, yakin kubur bagi bekas, semua ahli sunnah wal jamaah pun tak setuju. Ya. Kemudian masyarakat negeri Najd memuja dan memuhajat dengan kubur Zaid bin Khattab dan Dir al-Azwar dengan keyakinan ia boleh menunaikan hajat. Menunjukkan dah tahu, memang yakin dia tu boleh menunaikan hajat. Orang tu dah beriktikad macam tu. Ya, memuja pokok-pokok tamar jantan yang besar. Jika seseorang perempuan lewat kahwin, dia akan pergi ke pokok berkenaan lalu memeluk dan memohon hajat daripadanya. Saya berkata, jadi muslimat kita jangan buat. Hai jantan segala jantan, aku inginkan seorang suami sebelum habis tempoh. Jangan buat, ya. Di daerah Dir'iyah, bahagian selatan negeri Najd, terdapat sebuah gua yang didakwa terbentuk untuk menyelamatkan seorang wanita yang teraniaya dikenali sebagai bintul Amir. Lalu mereka memuja dengan menghantar dan meletakkan makanan seperti daging dan roti di dalamnya. Ini dah macam orang budak. Ya. Sekarang ni dia letak limau plastik. Budak-budak kita payah nak curi. Dulu budak-budak kita curi. Jadi Al-Mandili mengatakan, kebanyakan masyarakat Islam ketika itu sentiasa berulang-alik ke kubur-kubur yang didakwa sebagai kubur para sahabat dan para wali, tanpa disedari mereka melakukan upacara ibadat yang tidak selayaknya melainkan untuk Allah seperti bernazar, tawaf, menyembelih, meminta tolong dan sebagainya. Mereka seolah-olah tidak mengenal Allah. Apabila ditimpa musibah dan sakit maka mereka akan menjerit-jerit, menangis-nangis, berdoa dan meminta tolong di kubur-kubur. Jadi ini situasi yang digambarkan oleh penyokong. Berat situasi ini. Saya ingat kita semua pun setuju benda ini patutnya tak berlaku kalau benar situasi ini. Ya, kita semua pun tak setuju. Kemudian pandangan pengkritik dan pencanggah. Ulama-ulama semasa yang mengkritik aliran Wahabi ialah Imam Abu Zahrah. Saya tak berpakat dengan Al-Fadhil Ustaz Osman sebenarnya. Tak telefon berkata tu, suruh tulis tentang Imam Abu Zahrah. Tapi saya baca tarikh mazahib Islamiyah dan yang bagus Ustaz pula baca juga, jadi saya nyatakan juga, ya. Kemudian Profesor Dr. Ramadan Al-Buti yang terkenal dengan ketegasannya, bahkan di kalangan sahabat-sahabat yang belajar di Syria mengatakan memang Syekh Buti merupakan antara syekh yang tegas dalam menolak pembawaan Syekh Imam Ibn Taymiyah dan Syekh Abdul Wahab. Kemudian Profesor Dr. Abdul Malik As-Sa'di, bekas mufti Iraq, dalam kitabnya Al-Bid'ah Mafhum Daqiq, ya, dia menjelaskan, menjawab persoalan-persoalan tersebut dan lain-lain lagi. Kemudian Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin menyerahkan nama 100 orang ulama dan penulisan mereka yang menolak fahaman Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi saya juga mengutip kata-kata Mufti Mazhab Hanbali di Mekah dalam kitabnya As-Suhuf Al-Wabilah ala Dara'ah Al-Hanabilah, ya. Jadi terlindung sikit situ. Jadi ini kata-katanya mengenai ayah Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya, ya. Jadi setelah dia mengatakan qara'a fil fiqhi ala abihi sahibul mansak al-masyhur wa ala ghairihi wa hasala wa tafaqaha wa darrasa wa kataba ala ba'd al-masail al-fiqhiyyati kitabatan hasanatan wa tawaffa sanah 1153
Jadi ini mengenai bapa dia. Wa huwa walid Muhammad sahibud da'wah allati intashara shiraraha fil afaq, lakin bainahuma tabayunun ma'a anna Muhammad lam yatadhahhar bid da'wah illa ba'da mauti walidihi. Ini saya tak tulis balik supaya nampak bukti, visual. Bila orang kata juga tentang niat dalam mazhab Syafi'i, qasad ta'arud ta'yin, kata jangan ikut macam dulu sebagai keluar. Niat tu datangkan dalam bentuk visual terus. Jadi tak ada lah takbir panjang sangat, orang Wahabi marah. Datangkan niat tu dalam bentuk visual. Terus qasad ta'arud ta'yin tu datang serentak. Ni kita duk pandang komputer dulu. Data sebiji-sebiji sahaja aku semua itu ya orang Wahabi marah tu. Takbir panjang sangat. Jadi saya datangkan dalam bentuk visual. Jadi bermaksud beliau adalah bapa kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab, seorang pendakwah yang menyebarkan kejahatannya ke seluruh pelosok dunia. Tetapi di antara mereka bapa dan anak terdapat perbezaan yang ketara. Muhammad tidak menzahirkan dakwahnya melainkan selepas bapanya meninggal dunia. Dikabarkan kepada saya oleh sebagian ulama sezaman dengannya yang pernah saya temui bahawa bapa Muhammad ibn Abdul Wahhab amat marah kepadanya kerana dia tidak mahu menyibukkan dirinya dengan fiqh seperti ulama-ulama yang terdahulu dan penduduk di tempatnya. Dia juga berfirasat bahawa akan terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya. Ya, ubah sikit terjemahan yang dalam tu. Itu saya terjemahan kawan, saya cek balik tak tepat kot. Jadi saya ubah sikit terjemahan tadi dan alhamdulillah sesuai dengan terjemahan Al-Fadhil Ustaz Uthman tadi. Begitu juga Sulaiman yang merupakan adik kandung Syekh Muhammad menafikan dakwah yang dibawa oleh abangnya dan menolaknya dengan hujah yang baik bersumberkan ayat-ayat dan asar-asar. Dan Muhammad ibn Abdul Wahhab tidak merujuk kepada pendapat ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, tetapi hanya merujuk kepada pandangan Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah dan anak muridnya Ibn Qayyim. Bila melihat pendapat kedua orang ulama tersebut suatu nas yang harus diterima bulat-bulat, tidak boleh ditakwilkan sekalipun tidak difahami. Oleh kerana itu saya menulis kitab untuk menolak fahaman yang dibawa oleh saudara dinamakan Faslul Khitab fil Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi adiknya sendiri. Sebab apa? Saya membaca kedua-dua buku tersebut. Bila orang mengkritik satu pihak kata itu fitnah. Bila pula mengkritik satu pihak lain, mengatakan pihak lain pula fitnah. Sebab itu saya tidak membawa kitab Syekh Muhammad Zaini Dahlan dalam kertas saya. Walaupun saya baca juga apa dia punya kritikan. Sebab Syekh Ahmad Zaini Dahlan telah difitnah dengan Syiah. Ya, jadi saya cuba untuk bawa daripada kata-kata yang orang yang agak mu'tadil untuk juga berlaku adil kepada aliran ini. Jadi Imam Abu Zahrah memperincikan beberapa kritikan terhadap Wahabiyah. Okey, yang dikatakan disebut oleh juga Al-Fadhil Ustaz tadi, telah lahir Wahabiyah di gurun Sahara Arab disebabkan berlebihan pada mentakdiskan manusia dan mengambil berkat terhadapnya dan meminta dekat dengan Allah dengan menziarahi orang-orang ini. Ia juga natijah dari banyaknya bid'ah yang bukan daripada agama, terlebih ketara bid'ah ini pada musim-musim keagamaan dan amalan-amalan agama. Jadi bila melihat kepada masyarakat Arab, kita sebenarnya melihat satu budaya yang kadang-kadang berbeza dengan masyarakat kita. Cuba tuan-tuan pergi kepada majlis kematian Arab. Dia ada satu bunyi kalau orang mati. Ada satu bunyi. Nak buat bunyi tu? Belum apa. Dia buat bunyi lah. Nak tunjukkan dia punya niyahah tadi. Tak masuk yang pukul-pukul badan. Tak tahulah yang dimaksudkan bid'ah yang dikatakan yang tadi ni. Jenis yang berlebihan sungguh di kalangan orang Arab. Tapi masalahnya orang kita pula dibid'ahkan. Jadi Imam Abu Zahrah ini juga tak berpakat dengan Al-Fadhil Ustaz tadi. Tak berpakat. Saya pun melihat penulisan Imam Abu Zahrah rahimahullah merupakan penulisan yang menceritakan hakikat apa yang berlaku dan dia mengkritik. Sebab tu saya letakkan di dalam bahagian mengkritik. Mengatakan annal wahabiyyata lam taqtasir ala da'watil mujarradah bal amadat ila hamli saif li muharabatil mukhalifin lahum bi'atibari annahum yuharibuna bid'ah wa hiya munkar tajibu muharabatuhu.
Ya, jadi katanya sesungguhnya Al-Wahabiyah tidak hanya menggunakan dakwah semata-mata, sebaliknya sengaja mengangkat senjata untuk memerangi orang yang menentang di atas alasan memerangi bid'ah, iaitu mungkar yang wajib diperangi. Beliau berkata lagi, Muhammad bin Saud, datuk keluarga Saudi sekarang, memimpin fikrah Wahabiyah dalam peperangan, iaitu besan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab yang menganut mazhabnya dan amat ekstrim kepada kefahamannya. Dia memulakan usaha menggunakan kekuatan senjata dan mengisytiharkan bahawa jemaah menegakkan sunnah dan mematikan bid'ah. Dan yang keduanya, yang disebut oleh Imam Abu Zahra, Wahabi meruntuhkan masjid yang ada kubur-kubur. Annaha kanat kullama makkana laha min qaryatin aw madinatin atat 'ala al-adrihati hadman wa takhriban. Walakin yadhhar annahum kanu yahdimuna al-masjid ma'a ad-darih akhdan min al-khabar alladhi istankara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amala Bani Israel idh ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid. Bermaksud sesungguhnya mereka apabila menguasai sesuatu kampung atau bandar, mereka ke kubur-kubur lantas meruntuhkannya dan merosakkannya. Kelihatan mereka meruntuhkan masjid ada kubur dengan berpandukan kepada satu khabar yang menunjukkan Nabi SAW menyanggah para Bani Israel yang menjadi kubur para Nabi sebagai masjid. Yang ketiga, Wahabi memusnahkan kubur-kubur sahabat. Imam Abu Zahra mengatakan lagi, mereka bukan sekat itu saja, mereka pergi ke kubur dan kelihatan dan membinasakannya, itu ketika mana mereka mendapat kuasa di tanah Hijaz. Mereka membinasakan kubur-kubur sahabat dan meratakan setara bumi. Kini tidak ada lagi kubur-kubur tersebut kecuali papan tanda yang menunjukkan tempat kubur. Mereka membenarkan ziarah kubur tetapi hanya setakat ziarah untuk mengucapkan selamat pada mempunyai kubur atau kibur. Orang yang menziarahi mengatakan Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, Wahabi terikat dengan perkara-perkara kecil. Ya, terikat dengan macam mana? Unsur-unsur yang bukan penyembahan pun seperti fotografi. Kita dapati fatwa yang mengatakan ianya haram, tetapi tidak dipedulikan oleh pemimpin-pemimpin mereka, melontarkan ke dinding satu kiasan untuk menunjukkan tak ambil peduli tentang fatwa tersebut. Wahabi memperluaskan makna bid'ah kepada makna amat luas dan pelik. Mereka memperluaskan makna bid'ah kepada makna amat luas dan pelik, sehingga mereka mengatakan meletakkan tabir di Raudhah Syarifah sebagai perkara bid'ah. Justru mereka melarang memperbaharui tabir tersebut. Jadi ini cerita dulu pada zaman Syekh Imam Abu Zahra. Hanya ulama Wahabi yang benar, tidak menerima salah. Ya, sebaliknya pandangan orang lain salah, tidak menerima kebenaran. Ya, pada waktu ini perbuatan orang mendirikan kubur dan mengiringi sebagai hampir kepada penyembahan. Di sini mereka seperti Khawarij yang mengkafirkan orang lain dan memerangi mereka. Bukan saya kata, Syekh Imam Abu Zahra yang kata. Menurut Imam Abu Zahra lagi, Wahabi ini tidak berbahaya pada ketika mereka di padang pasir. Namun mereka bercampur dengan orang lain apabila keluarga Saudi menguasai Hijaz, maka ialah suatu yang berbahaya. Namun Raja terdahulu Abdul Aziz As-Saud telah berdepan perkara ini dan hanya menjadikan pandangan ini hanya untuk mereka dan bukan untuk selain daripada mereka, dan berjalan usahanya dan langkah yang agak ke depan menggantikan tabir tadi. Tapi dia stop dulu supaya disiapkan dulu Masjid Nabawi untuk pembinaan, untuk perbaikan Masjid Nabawi, barulah diletakkan tabir tersebut. Tapi beliau tak sempat, jadi pengganti je. Harapan daripada Syekh Imam Abu Zahra supaya penggantinya meneruskannya. Dan daripada maklumat yang kita dapat daripada kawan-kawan sahabat-sahabat kita mengatakan bahawa kerajaan Arab Saudi sekarang telah menantik seorang daripada aliran Asy'ariyah, Al-Sunnah Jamaah aliran Asy'ariyah menganggotai majlis fatwa. Ya, kita mendapat berita tersebut dan ini menunjukkan sudah ada keterbukaan. Yang keempat, pandangan mujamalah. Mujamalah ni macam mana tuan-tuan? Ustaz-ustaz tak apa yang pernah pergi pada tanah haram. Saya cerita satu kisah. Sahabat saya, ni kisah benar. Dia pergi makan ketika di Jordan. Dia pergi makan kedai Arab. Bila pergi makan, dia pun bagi nak apa? Nak maklubah, nak kabsah, ataupun nak mansaf. Bila nak balik, orang Arab kata khali alaina. Khali alaina. Tak apalah, tak payahlah. Sahabat tu pun balik, tak payah. Balik tak payah. Lepas tu dia pun datang ketuk. Tok. Naam, mata turid? Zamiluk akala fi mat'amina madafa. Kawan kamu makan kedai aku tak bayar. Tak bayar. Lepas tu kita kata, kenapa buat macam tu? Entah buat macam tu.
Dia kata khali alaina. Tak apa, biar aku bayar. Tak apa. Maksudnya tak payah bayar. Hai, itu mujamalah haram. Mujamalah haram. Ya, nak tahu dia nak suruh bayar ke tidak, kita bagi juga duit ni. Kita bagi juga, dia tolak lagi. Ha, itu confirm dia bukan mujamalah. Orang kita kata apa? Ajak-ajak ayam. Ajak-ajak ayam. Jadi mereka memuji Syekh Muhammad Abdul Wahab sebagai al-muslah secara nyata. Namun mereka menghuraikan kemudiannya kebatilan pandangan tersebut satu persatu. Saya suka kepada pandangan Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Baru ni orang kejar dia pasal Tauhid 3. Masukkan dalam YouTube. Masukkan di YouTube, kejar dia dalam kereta. Jadi nak membuktikan, nak menafikan taslis Nasrani pada Tauhid 3 tadi. Jadi ada orang kejar dia, tak apalah. Jadi dia kata apa? Dalam kitab dia Al-Bidah Al-Munkarah. Dia mengatakan inni mundhu bad'i ma ittijahi al-sunnah kal Imam Nawawi wa ghairihi. Daripada asal lagi aku memang ikut Ahlussunnah, mengikut pandangan Imam Nawawi dan selainnya. Wa minha islahatul muslih Al-Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Antaranya pandangan muslih, digunakan muslih Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah li haylulati bainal inhiraf wa bainal awam alladhi yumarisuna tuqusan syadzah aw tasdur anhu ibaratun ghairu sahihah wa la la'iqah kat talabi min al amwati sulaha aw al awliya tahqiq raghbatin aw man'a dhurrin. Dia kata apa? Sesungguhnya aku semenjak dahulu bersama-sama pembawaan ulama Ahlus Sunnah seperti Imam An-Nawawi dan selainnya. Antaranya islah seorang muslih iaitu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk menghalang antara kesesatan dan orang-orang awam yang mengamalkan bentuk ibadah yang ganjil atau keluar daripada mereka perkataan yang tidak benar dan tidak sepatutnya, seperti meminta dari jenazah orang-orang soleh dan wali-wali sama ada untuk memenuhi hajat atau menghalang bahaya. Ini kata-kata beliau. Wa innani aidan ma'as salafiyyati fi tanzihillahi ta'ala walakinni lastu ma'al ahad fil uslubil munaffar wa ittihamis sari' bil kufri wad dalal aw wasfil insan bil quburi aw abidul qubur limujarrad ziyaratul qubur allati hiya sunnatu thabitatu. Sesungguhnya aku bersama-sama as-salafiyah pada mensucikan Allah Ta'ala. Namun bukanlah aku bersama-sama dengan seseorang yang menggunakan cara yang menyebabkan masyarakat lari atau cepat membuat tuduhan kafir, sesat atau menggelarkan seseorang dengan kuburi, penyembah kubur, apabila dia menzarahi kubur, walhal amalan tersebut merupakan sunnah yang sabit. Ya, Syekh Wahbah mengatakan lagi, hafizahullah, wa man ta'awwala ba'da sifatillahi la yakfur kata'wili wajhillah bi annahu kinayatun aw majazun 'anillahi ta'ala fadzalika uslubun arabiyyun ma'rufun wa ta'wilul yad bil qudrah wa nahwu dzalik mimma yataqabbaluhu al-'aqlu li'anna kullan min as-salaf wal khalaf yunazzihuna al-khaliq an musyabahatil hawadith wa in kana al-aslam al-iman bis sifat al-husna lillahi ta'ala min ghairi tashbih wala ta'ti wala ta'wil. Ya, sesiapa yang mentakwilkan sebahagian sifat-sifat Allah tidak kufur seperti mentakwilkan wajhullah, kerana ia adalah kinayah atau majaz terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah uslub bahasa Arab yang terkenal. Ya, maka ditakwilkan al-yad dengan al-qudrah dan selainnya yang akal boleh menerimanya, kerana kesemua asal dan khalaq mensucikan pencipta khaliq dari menyerupai perkara baru. Walaupun yang paling selamat ialah beriman dengan asma Allah Ta'ala al-husna, tanpa tashbih, tanpa ta'til dan tanpa ta'wil. Ini kata-kata dia, ya. Kemudian pandangan Syekh Wahbah Zuhaili lepas pada itu, ta'wil sifatullah tadi. Dia kata ta'wil sifatillah, dia kata madhhabus salaf itsbatu sifatil bari bi ma'anin taliqu bi dzatihi ta'ala fanu'minu bi asma'illah wa sifatihi al-husna ala muradillah mufawwidina kaifiyatiha ila Allah Ta'ala. Apa dia kata? Mengisbatkan sifat bari dengan makna yang layak dengan zatnya, maka kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat al-husna tersebut mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan tafwidkan bagaimana kaifiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian madhabul khalaf ta'wil hadis sifat bihasbi ma yaliqu bi kamalihi ta'ala wa hadha awfaq wa ahkam aqlan.
Dia katakan balik, mentakwilkan sifat-sifat ini mengikut apa yang layak untuk kesempurnaan Allah Taala, dan ini lebih benar, lebih tetap secara akalnya. Jadi kesimpulannya dia mengatakan kedua-dua kumpulan bersepakat pada mensucikan Allah. Tak ada timbul soal kafir mengkafir, sesat menyesat. Dari menyerupai makhluk, atau dari tashbih, atau dari kaif, dan dari tajsim. Mazhab yang hak ialah bertauhid tanpa tashbih dan tajsim. Tidak berlebihan pada takwil kerana ia boleh membawa kepada ta'til, menafikan sifat. Dan tidak boleh berlebihan pada menetapkan makna zahir kerana ia boleh membawa kepada tajsim. Dan pertengahan pada perkara tersebut ialah mengikrarkan sifat dengan berkeyakinan padanya hanya Allah sahaja yang mengetahui beserta mensucikan keyakinan kita dari tashbih dan ta'til. Maka inilah mazhabus salaf, maka jadilah khilaf dengan khalaf secara lafzi sahaja. Jadi ini pandangan yang dibawa oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili hafizahullah tentang orang-orang tasawuf. Tentang orang-orang tasawuf. Al-mutasawwifatul mukhlisuna yu'nauna bi dzikrillah sirran wa jahran wa la mani'a min dzalik li'anna al-ulama al-islam qarraru afdalatul jahri bi dzikr idza khala min ar-riya' aw idza musallin aw qari'in aw na'imin. Orang-orang tasawuf yang ikhlas mementingkan zikrullah sama ada secara senyap maupun jahar. Tidak ada halangan pada perkara-perkara tersebut kerana para ulama Islam menetapkan kelebihan zikir secara zahar sekiranya tiada riya atau mengacau orang yang bersolat atau yang tidur. Fa in iltazama al-mutasawwifatu ma jaa fil Quran was sunnah fala i'tirada alaihim. Sekiranya orang tasawuf itu beriltizam dengan Al-Quran dan sunnah, maka tidak dibantah ke atas mereka. Asy-Syatibi juga dalam kitabnya Muwafaqat di akhirnya juga memperkatakan tentang tasawuf. Orang yang mengambil kepada ajaran Makkah, digunakan istilah ajaran Makkah. Namun apabila sebahagian wa amma in taghala ba'duhum faqala bi fikrati wahdatil wujud awil hulul aw ittihad bima'na anna Allah Ta'ala qad halla fi jami'il ajza'il kaun aw bima'na anna al-makhluqa ainul khaliq aw istaghraqa fi ba'd al-shatahat al-mukaffarah bi annahu Allah awil haq aw shawwaha mabad at-tauhid aw qala bi isqat al-fara'id fa hadha la shakka dhalalun wa kufrun sarih yukhalifu aqaid al-ummah al-islamiyyah. Jadi ini kata-kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Namun apabila sebahagian mereka berlebih-lebihan, yakni ghulu dengan mengatakan wahdatul wujud, iaitu Allah Ta'ala telah menjelma pada setiap bahagian alam ini, atau dengan makna makhluk itu khaliq, atau tenggelam dalam sebahagian kegelinciran yang menyebabkan kekufuran, seperti dia adalah Allah atau al-haq, atau memburukkan pegangan tauhid, mencampurkan pegangan tauhid, atau mengatakan diangkat perkara fardu darinya, maka ini tanpa ragu adalah sesat dan kufur nyata bertentangan dengan akidah umat Islam. Manakala berkaitan dengan tabarruk pada para orang soleh ketika masih hidup, tidak ada halangan bertabarruk dengan orang soleh dengan minta doa atau berubat. Namun ulama-ulama khilaf pada perkara bertabarruk pada individu orang-orang soleh, sentuhan dan sebagainya, dan tidaklah ianya daripada perkara bid'ah munkarah. Dia menerima berlakunya khilaf perkara ini dan bukan daripada bid'ah munkarah. Baca basmalah dengan jahar, perkara khilaf dan bukan bid'ah munkarah. Tak perlu bergaduh. Kunut solat subuh, tidak betul mengatakan bid'ah. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili mentarjihkan kunut. Dia mentarjihkan walaupun al-fiqh al-islami wa adillatuhu dia nampak bentuk umum je, tapi bila dia tulis dalam al-bid'ah al-munkarah, dia mentarjihkan kunut. Kemudian mayat mendapat faedah dari bacaan Al-Quran. Dia bersetuju bertawassul dengan Nabi, membenarkan tawassul dengan Nabi secara umum ketika hidup dan mati. Min zarihi kubur Nabi, ini masalah khilafiyah, tidak boleh digelar sebagai bid'ah. Jumhur ulama membenarkan kecuali Ibn Taymiyah. Bid'ah secara berjemaah dan majlis zikir, tidak boleh mengatakan bid'ah pada zikir berjemaah selepas solat di masjid dan selainnya. Yang haknya menaikkan suara dengan berzikir dalam keadaan tidak mendatangkan kekacauan, keraguan, maka belakang untuk zikir adalah tidak salah. Jadi tuan-tuan, dia mengakui muslih, tapi di belakangnya dia pantai habis. Sebab itu, daripada seorang sahabat saya yang pernah belajar dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia kata yang bahayanya aliran sekarang, aliran Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Imam Ibn Taymiyah, bahayanya mazhab-mazhab yang ada ni, dah ada ratusan muhaddisin, mufassirin, fuqaha, mutasawwifin, dah ada berbanding dengan aliran-aliran kemudian. Jadi kita nak
kita nak ketepikan aliran-aliran yang dah ada ini, sedangkan ini telah diiktiraf oleh para muhadithin, mufassirin, fuqaha dan mutasawwifin pun terdiri pada orang-orang ini. Kemudian saya melihat isu-isu yang telah dan akan terus mengundang fitnah. Sebenarnya yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi tentang kitab Kashfus Syubhat, saya suka juga mengambil nasnya secara terus. Sebab bila saya baca buku pihak menyokong, pihak tak menyokong, daripada mana dia kata ambil tuduhan mengatakan Syekh Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab kafirkan. Minta maaf, bukan Abdul Wahab, bapak dia dipuji oleh ulama-ulama lain. Syekh Muhammad Abdul Wahab kafirkan. Daripada mana? Kata ini pembohongan. Kebanyakan begitu dalam wacana ni. Bila orang kata Syekh Muhammad Abdul Wahab kata macam ni, maka kata daripada mana rujukan ini? Ini tentu daripada Syekh pulan-pulan yang membawa fitnah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi sebab itu saya lebih tak suka salin balik. Tapi sekarang ni kita dah agak moden, photostat dah boleh jadi satu file, dah boleh letak. Mungkin penulisan lepas ni kita letak macam tu terus, nak membuktikan tidak ada tadlis, tashwih dan sebagainya dalam nas fuqaha. Jadi dalam kitab Kashfus Syubhat muka surat 15, Al-Faslul Thalith, fasal yang ketiga, bayanu anna tauhid al-ibadah wal ma'na la ilaha illallah, menerangkan bahawasanya tauhid ibadah itu ialah makna kalimah la ilaha illallah, wa anna al-kuffara fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu, adalah mereka itu a'rafu bi ma'naha min ba'di man yad'i al-islam fi zamanina, mereka itu lebih tahu dengan makna la ilaha illallah daripada orang-orang yang mendakwa dia itu Islam pada zaman kita. Orang kafir tu lebih tahu lagi makna la ilaha illallah daripada kita ni. Wa hadha at-tauhid huwa al-ma'na qauluka, tahu inilah makna kata-kata kamu la ilaha illallah. Fa innal ilah indahum, la ilaha tu makna dia huwallazi yuqsad li ajli hadhil umur, apa-apa yang kamu qasadkan daripada perkara-perkara tersebut, sama ada para malaikat, nabi, wali, pokok, kubur, jinnian, dan akhirnya au jinnian, jin, sama ya. Lam yuridu bi annahu wal khaliq ar-raziq al-mudabbir, fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah kama qaddamtu lak. Yang dia masukkan tu bukannya Allah tu, dia orang dah akui. Betul kata apa tu Ustaz tadi. Dia kata orang kafir dah memang mengakui Allah tu, dah memang dia orang memang yakini. Wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'ni al musyrikun fi zamanina bil lafzi sayyid. Hanya saja mereka maksudkan dengan ilah tadi apa yang orang musyrik pada zaman kita sebut sayyid, tuan. Ya Said Badawi di Mesir, Said apa lagi? Jadi sama tuan-tuan dengan musyrikin. Jadi mereka tidak bermaksud bahawasanya dia Maha Pencipta, pemberi rezeki, pentadbir, kerana mereka mengetahui bahawa kesungguhnya itu untuk Allah semata-mata. Itu orang kafir pegang bagi pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sebenarnya aku katakan kepadamu, hanya saja mereka orang kafir masukkan dengan ilah apa yang dimasukkan oleh para musyrikin di zaman kita dengan lafaz sayyid. Jadi kalau tawassul, confirm lah antara musyrikun. Ini membawa fitnah, iaitu menjadikan sesuatu sebagai tuan itu sama derajat saja dengan kufar. Dilaksanakan faham ini pada tawassul, tabaruk dan istighatsah. Kata Syekh yang kedua, ini ulama rujukan Syekh besar aliran ini. Yang dia di Malaysia ni Syekh kecil. Ini Syekh besar, Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, ada tajuk belah atas tu, muka surat 191. Saya suka tengok baris ketiga saja tuan-tuan, sama-sama tengok dengan sahaja. Baris ketiga, keempat, kelimanya. Wa hadzal qismu qad jahadahul Jahmiyah. Bila mengatakan tentang sifat tadi, bahagian ini engkar padanya Jahmiyah wa talamidhuhum minal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, dan anak-anak murid Jahmiyah. Siapa dia? Mu'tazilah, betul lah. Satu lagi Asy'ariyah, digolongkan dalam golongan
Jahmiyah. Jahmiyah tu siapa? Kita tengok pula kata-kata Al-Imam Abdul Qahir Tahir Al-Baghdadi ni. Al-Jahmiyah tu atba'u Jahm bin Safwan alladhi qala bil ijbar wat-tirar ila al-a'mal wa ankara istita'at kullaha wa za'ama anna al-jannata wan-nar tabidan wa tafniyan wa za'ama aidan anna ilma Allah ta'ala hadithun وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد. Pengikut Jahm bin Safwan yang berpegang kepada manusia tergagah dan terpaksa dalam amalan mereka, tiada upaya, dan mengingkari usaha keseluruhannya, dan mendakwa syurga dan neraka pupus dan hancur, dan mendakwa juga bahawasanya ilmu Allah SWT baharu. Dia melarang dia menyifatkan Allah dengan sesuatu, atau tak boleh sifatkan Allah itu hidup, tak boleh sifatkan Allah itu berilmu, maha berilmu, tidak boleh sifatkan Allah itu berkehendak. Ini firqah Jahmiyah yang diterangkan oleh Syekh oleh Imam Baghdadi. Apa hukum di kalangan Ahlussunnah terhadap firqah ini? Akfarahu ashabuna fi jami'il dalalatihi allati dzakarna. Ahlussunnah wal Jamaah kafirkan Jahmiyah, kafirkan Jahm bin Safwan tadi. Dia pula yahmilu silah ala sultan. Jahm tadi mengangkat senjata menentang pemerintah. Wa kharaja ma'a Suraish bin Harith ala Nasr bin Sayyar faqatalahu Salim bin Ahwas al-Mazini fil akhir zaman Bani Marwan. Jadi sahabat-sahabat kami mengkafirkan Jahm bin Safwan pada kesemua kisah mereka yang kami sebutkan. Mereka mengangkat senjata ke atas sultan. Dia menentang bersama-sama Suraish bin Al-Harith terhadap Nasir bin Sayyar. Salim bin Ahwar Al-Mazini membunuhnya pada akhir pemerintahan Bani Marwan. Ini firqah Jahmiyah. Tapi cuba baca pula apa pandangan Imam Baghdadi di bawah tu, baris yang saya gariskan. Wa kharaja ilaihim fi zamanina Ismail bin Ibrahim bin Kabus Asy-Syirazi Ad-Dili. Jadi Syekh Ismail bin Ibrahim pergi kepada mereka ni, yang golongan-golongan Jahmiyah tadi. Fada'ahum ila madhhabi Syekhina Abi Hasan Al-Asy'ari, untuk menyuruh mereka itu ke mazhab syekh kami, syekh kepada Imam Baghdadi. Siapa dia? Abu Hasan Al-Asy'ari. Fa ajabahu qaumun wasaru ma ahli sunnah yadan wahidan. Jadi mereka tadi yang didakwa daripada Jahmiyah tu mengikut Syekh Ismail tadi, mengikut pandang, kemudian dibawa kepada pandangan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadilah mereka itu ahli sunnah. Tapi Dr. Fauzan kata tak, Saleh Fauzan kata apa? Asy'ari pun daripada Jahmi. Kita tak jumpa tuan-tuan dalam kitab Tabaqat orang ulama-ulama dulu memperkenalkan seorang ulama tadi Asy'ari Jahmi. Tak ada, kita tak jumpa. Tapi lepas ni akan ada tabaqat-tabaqat baru di bawah pula nota kaki Al-Asy'ari Al-Jahmi. Lepas pada ni berdasarkan kepada, tengok pula yang kitab yang muka surat kedua tu, muka surat 198. Saya nak tengok bagi bawah tu je. Wa innama yankuruhal mubtadi'atu minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyati alladzina saru ala manhajil musyrikil Quraisy alladzina yakfuruna birrahman. Ni satu lagi. Mereka ni mubtadi'ah. Mubtadi'ah siapa mubtadi'ah ni? Jahmiyah wal Mu'tazilah wa Asy'ariyah, dan berjalan di atas jalan para musyrikin Quraisy. Kalaulah orang yang taksub pada pandang ni pegang, apa berlaku tuan-tuan? Semua musyrik belaka. Kalau pegangan ini dipegang dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kata-kata Syekh Muhammad Saleh Utsaimin. Ini juga syekh besar. Tengok Al-Fadhil Ustaz suruh rujuk kitab Imam Nawawi dengan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam hadis. Macam mana Ustaz nak rujuk? Dia orang tak akan rujuk. Tengok kamisalin, bagi 4 daripada bawah belah kanan. Kamisalin, bila nak mengatakan itlaq Ahlussunnah wal Jamaah tu boleh tak pada siapa? Kamisalin naj'alun Nawawi wa Ibn Al-Hajar naj'aluhuma min ghairi ahli sunnah wal jamaah. Dia buat tanya soal.
Contohnya Nawawi dan Ibn Hajar. Naj'aluhuma, kita jadikan mereka bukan daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Dibuatnya soal. Lepas dia jawab, fima yadhhabanahu ilaihi fil asma' was sifat laisa min ahli sunnah wal jamaah. Daripada apa mereka pergi, mereka berpandangan dalam persoalan asma' dan sifat, mereka ini bukan daripada ahli sunnah. Subhanallah tuan-tuan. Yang dikatakan Mujaddid An-Nawawi rahimahullah oleh ustaz tadi, bukan ahli sunnah. Apa kata kita semua tok mufti? Tak ada Saya di depan pun lepas ni tak tahulah. Imam Nawawi tuan-tuan, kalau dipegang sungguh-sungguh fatwa-fatwa ini, saya tak tulis balik, saya rakamkan terus. Sebab apa? Susah. Sebab fitnah macam-macam. Tuan-tuan baca sendiri, ramai ustaz-ustaz dan bahasa Arab. Bukan takwil, kita tak takwil. Nyambit betul, harfiah. Kemudian yang keempat tuan-tuan, Rashna boleh menggunakan kekerasan dalam menghapuskan perkara yang dikatakan bid'ah. Kerana berdasarkan kepada sejarah bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meyakinkan Sayyidina Umar dan para sahabat untuk memerangi orang yang mengingkari membayar zakat. Jadi kalimah syahadah la ilaha illallah tak cukup, sebab terbukti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan para sahabat bersetuju untuk diperangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam menjelaskan maksud hadis ini, hadis boleh memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Nawawi rahimahullah memetik kata-kata Al-Khattabi rahimahullah. Jadi mereka mengambil juga kata-kata Imam Nawawi untuk menyokong ni, walaupun di atasnya bukan sunnah pun. Maksudnya teguran daripada Umar radhiyallahu ini kerana dia bergantung kepada zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia memerhatikan syarat-syaratnya. Sebab apa yang hadis mengatakan siapa mengatakan la ilaha illallah asama apa? Darahnya tak halal, nyawanya tidak halal untuk dibunuh. Jadi daripada ni Umar berpegang pada pandangan tadi. Tapi Abu Bakar kata tidak, ya, illa bihaqqih, ya. Kerana ada hak dia. Maksudnya teguran kepada Umar kerana dia bergantung kepada zahir sabda Nabi dan sebelum dia memerhatikan syarat-syaratnya. Kemudian An-Nawawi berkata maksudnya tidak bersama ucapan syahadat ini mesti beriman dengan semua perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia datang dari riwayat yang lain oleh Abi Hurairah. Apa yang dapat difahami daripada hadis Abu Malik Al-Ashja'i, kata-kata Abu Bakar dan para ulama di atas ialah bahawa ucapan syahadah hanya boleh menjamin keselamatan nyawa dan harta sekiranya tidak dilakukan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Sebaliknya, jika dilakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah itu, maka tiada lagi jaminan keselamatan nyawa dan harta. Tafsiran ini dapat difahami dengan jelas melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terselamatlah nyawa dan hartanya melainkan dengan haknya. Tafsiran para ulama ini sama dengan pegangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah kata-kata pendokong. Atas keyakinan itulah beberapa tindakan dilakukan untuk mengaplikasikan menegakkan amar ma'ruf wa nahy anil munkar pada perkara-perkara yang dikatakan bid'ah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan dalam bukunya, dalam kertas kerjanya, pada tahun 1158 Hijrah, Muhammad Abdul Wahhab telah pergi ke Dar'iyah dan menjadi tetamu kepada Abdul Rahman bin Suhailim dan Ahmad bin Suhailim. Semasa di sana beliau dikunjungi oleh orang ramai untuk mempelajari ilmu agama darinya. Kemudian beliau telah bersetuju dengan Muhammad bin Sawan Amirul Dar'iyah untuk berjihad di jalan Allah bagi melaksanakan tuntutan amal ma'ruf wa nahi munkar serta menegakkan syariat agama Islam. Jadi bagi dia memerangi perkara-perkara yang dikatakan bid'ah tadi sama taraf dengan memerangi orang-orang yang engkar dengan membayar zakat. Dia letakkan fatwa dia tentang perkara-perkara bid'ah itu setara dengan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, dah bid'ah. Dia pegang sungguh-sungguh benda tadi dan amalan kaum muslimin itu yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi sebagai amalan para musyrikin Quraisy. Apa lagi?
Jadi antara tindakan aliran ini berusaha keras melarang umat Islam kepada menziarahi makam Nabi SAW, melarang orang ramai berselawat ke atas Nabi SAW secara kekerasan, menempelak dan mencaci pendapat imam mazhab yang empat. Saya terusik hati apabila membaca Madkhal fil Fiqh Islami. Kebanyakannya tuan-tuan, dalam Madkhal fil Fiqh Islami mengatakan selepas daripada 400 tahun hingga ke kurun mutaakhirin, biasanya dikatakan ulama-ulama ta'assub dengan mazhab. Khilafah Islamiyah juga ta'assub dengan mazhab, dengan mengambil pandangan mazhab Imam Abu Hanifah sebagai perundangan mereka. Dikatakan mereka ta'assub, tapi tuan-tuan, ta'assub mereka tidak sampai meruntuhkan pusat-pusat pengajian aliran mazhab lain. Kita pergi ke Mesir, kita boleh berjumpa dengan pengajian mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pergi ke sana, kita juga dapat melihat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, pengajian imam-imam tersebut. Siapa ta'assub sebenarnya? Tapi tidak di Mekah, tidak di sana. Sebaliknya dilarang mereka-mereka itu daripada mengajar. Bahkan daripada sahabat yang kita dengar di kalangan, contohnya penasihat-penasihat syariah, contohnya kita pun dengar mereka yang buat keputusan di sana, mereka terpaksa mengikut satu aliran. Mereka merasakan di Malaysia mereka lebih terbuka kepada pelbagai aliran. Ya, sebab ini daripada pelajar PhD saya berasal daripada Arab Saudi. Ya, bila dikatakan apa perbezaan, dia kata dia bertanya kepada seorang penasihat syariah di sebuah bank di Saudi, dia juga menjadi penasihat syariah di sini. Dia kata di sana kita terlalu tertutup, di sini kita boleh juga mengambil kira pandangan mazhab-mazhab lain sehingga kita rasakan lebih kuat ataupun lebih sesuai dan sebagainya. Di sana satu, memusnahkan mimbar-mimbar yang dikhususkan bagi setiap mazhab dan tempat-tempat mengajar di Mekah. Tidak berlaku pada zaman 700 tahun, 600 tahun, 500 tahun dimusnahkan tempat mengajar sebegitu. Bahkan satu masjid ada 4 cabang. Nak mengaji mazhab Maliki, pergi ke sana. Hanafi, Syafi'i, Hambali. Siapa ta'assub? Sebab itu saya pernah terusik oleh profesor saya dalam tesis PhD saya, bila saya tertulis sikit dia, ni saya tulis dalam blog saya pun, ta'assab ulama ta'assuban amiqan ya Syekh Asmadi, lain kalamak lil ulama Allah, lembutkan kata-katamu dengan ulama. Ta'assab ulama nau'an ma, tu pun terasa silap aku buat kan. Tapi sebab kita mengulas kata-kata orang, iaitu kita kata-kata orang, kita tulis yang benda tu, lain kalamak lil ulama. Kemudian menghina dan menyesatkan ulama, mengkafirkan ahli sufi, tariqah dan asyairah, mengkhianati kitab-kitab karang ulama dengan menekuk tambah kandungan kitab yang asal dan membuang mana-mana kandungan yang tidak sesuai dengan prinsip mereka. Saya dah dengar lama, tapi saya tak jumpa dokumen yang mengatakan perkara tersebut. Ya, jadi kesimpulannya, aliran ini telah meletakkan ijtihad mereka bahawa sesuatu itu bid'ah setara dan setara dengan ijtihad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni ijma' ni, setara dengan ijma' yang berlaku pada zaman sahabat, boleh memerangi mereka enggan membayar zakat. Justru perkara bid'ah ini perlu juga diperangi secara kekerasan sekiranya mempunyai kekuasaan. Sebab itu, kalau di Somalia, saya suka membaca Al Jazeera Net yang bahasa Arab tu, mereka mengatakan berlaku juga pertempuran antara dua pihak Islam, seorang muwahhidun, seorang lagi satu kumpulan muwahhidun, nuharib ghar muwahhid. Jadi ini fitnah tak termasuk pengalaman saya di Pakistan. Pakistan macam-macam, Berelwi dengan Diobandi, Syiah dengan Al-Sunnah. Dia pakat saling-saling menyerang satu sama lain. Bukan menyerang kata-kata, tuan-tuan, ini menyerang senjata. Jadi yang kelima, perbuatan mengubah kandungan kitab ulama silam. Ini telah didokumentkan oleh Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin. Mereka telah memadamkan kisah Al-Utbi radhiyallahu anhu yang menceritakan ketika ini dalam kitab Al-Azkar Lin Nawawi. Ketika Imam Al-Tubi sedang duduk di sisi makam Nabi SAW, maka datang seorang Arab dusun lalu berkata,
Salam sejahtera ke atasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka telah mengenai diri mereka, yakni buat dosa, lalu mereka datang kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad, dan memohon keampunan kepada Allah dan Rasul, juga memohon keampunan dan Rasul juga memohon keampunan bagi mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi yang Badui itu pun kata, sesungguhnya aku datang kepadamu kerana memohon keampunan daripada segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku wahai Rasulullah. Maka dia pun mengungkapkan syair, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumuhu fataba min tibihinna al-qa'u wa akamu nafsil fida'u liqabri anta sakinuhu fihi al-ifafu wa fihi al-judi wal karamu. Wahai penghuni kuburan yang tulang belulangnya di tanah yang suci ini, kerana kandungannya yang baik, tanah dan bukitnya juga dipuji-puji, jiwaku bersedia berkorban terhadap siapa yang mendiami kuburan ini, yang bersifat bersedia, murah hati lagi dihormati. Berkata Imam Al-Utbi, kemudian orang Arab dusun tersebut beredar dari situ. Peristiwa tersebut terbawa-bawa dalam tidurku, lalu aku bermimpi melihat Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Utbi, dapatkan lelaki itu dan sampaikan berita gembira kepadanya. Mereka bukan saja membuang kisah tersebut, malah telah memasukkan fakta yang diseleweng daripada fakta asal. Mereka telah menukar fakta asal sebagaimana yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan memasukkan fasal pada menziarahi kubur Nabi SAW. Ditukar, tuan-tuan. Ini juga berlaku pada hadis-hadis dulunya. Syekh Abdul Qadir Arnaud, jadi Syekh Mamduh, dia menyangkakan Syekh Abdul Qadir Arnaud muhakkik yang melakukan penyelewengan ni. Jadi dia pergi ke Dubai, dia jumpa dengan anak Syekh Abdul Qadir Arnaud. Dia bertanya, betul ke bapa kamu buat? Dia pun katakan, tidak, bukan bapa aku yang buat, bahkan bapa aku telah mengeluarkan surat penafian berlakunya penipuan ini. Jadi antara kandungan surat itu, penyelewengan yang berlaku dalam kitab ini bukanlah datang daripada saya selaku hamba Allah yang fakir kepada Allah yang Maha Tinggi lebih berkuasa. Ia bukan dilakukan oleh pemilik Darul Huda Ustaz Ahmad Al-Nuhas, tetapi dilakukan oleh Hal-Ehwal Kawalan Percetakan. Sebab tu saya agak takut nak beli kitab-kitab baru. Contohnya Al-Ibana fi Usuli Diyanah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kawan-kawan nasihatkan cari cetakan Karachi. Walaupun cetakan Karachi tu dia kuning sikit. Tengok kita baca nanti tambah tebal spek nanti. Sebab kita takut. Sebab dalam kitab tu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menceritakan akidah salaf, dan ada juga dia menceritakan akidah khalaf. Tapi kadang-kadang yang khalaf itu dibuang. Ini yang terakhir oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan dia telah bertaubat daripada apa yang dia katakan. Itulah yang dijaja. Jadi pada pandangan saya, ini satu pengkhianatan pada turas. Apa terjadi pada orang-orang awam? Sebab yang baca ini merupakan orang-orang yang belajar agama. Itu pun tak semua yang kebuka kitab-kitab tua. Sebab dalam aliran pengajian kita sekarang di Malaysia sendiri, kita tak pasti timah hakikat, adanya pandangan-pandangan tak perlu baca kitab-kitab tua. Kita baca kitab-kitab moden. Ya, kita baca kitab-kitab moden. Itu aliran yang berlaku. Tanyalah di semua institusi pengajian tinggi yang aliran agama sekalipun, yang ada fakulti syariah sekalipun, semuanya bergantung kepada kitab-kitab tua. Kitab-kitab muda. Kitab-kitab muda. Bukan kitab-kitab tua. Dan bagi pensyarahnya pula, yang ustaznya pula diminta buat statistik. Buat PhD, buat statistik. Kena tengok perception orang. Sebab apa? Dah ketinggalan dah buka-buka kitab ni. Kadang-kadang tidak diiktiraf untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Terpaksalah ustaz-ustaz yang sepatutnya buka kitab-kitab turas pergi belajar statistik. Min tu, min ni.
ANOVA-nya, kadang-kadang tersilap sebut INOVA. T-test. Tahqiq kitab tidak melayakkan mendapatkan PhD. Sedangkan di University of Jordan, Riyadhus Salihin, bukan Riyadhus Salihin, Raudatul Talibin, seorang profesor melantik anak murid dia untuk buat masters, ambil juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, dua juzuk, satu master, untuk melahirkan satu siri tahqiq Raudatul Talibin untuk mendapatkan syahadah master. Tapi kita tidak mengiktiraf ianya sebagai satu perkara yang bernilai untuk mendapat pengijazahan. Ya. Kita nak kena ada ustaz-ustaz pun kena ambil ada empirical. Tak ada empirical ni walaupun orang kata empirical bukan masuk angka, ustaz jangan salah faham. Iyalah, tapi orang tekankan supaya kita pergi ke arah jurusan-jurusan tersebut. Tapi saya degil sikit. Orang sebab pengurusan pun saya buat juga fiqh. Ini bidang saya. Ini tempat saya menari-nari. Kenapa saya perlu kepada statistik? Boleh tu untuk buat research dan sebagainya lah. Itu kita buat juga, ya. Sukar. Jadi kesimpulan tuan-tuan, secara peribadi saya sendiri sukar untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan gerakan Najdiyin. Dalam satu segi, kitab-kitabnya menunjukkan kekerasan pegangan. Kemudian adanya makalatnya, rasailnya pula menunjukkan hadza buhtanun azim. Pembohongan yang besar. Kami tak mengkafirkan pun. Jadi ada beberapa perkara yang kontradik. Jadi saya masih reserve tentang perkara tersebut. Namun kata-kata ulama aliran yang datang selepasnya, seperti Syekh Utsaimin dan Syekh Fauzan, jelas mengeluarkan ulama-ulama besar dari golongan Ahlus Sunnah. Saya hanya mampu mengatakan aliran Najdi ini bertambah hulu dan bercanggah dengan beberapa perkara pegangan Ahlus Sunnah. Namun saya masih reserve. Untung saya tak jadi qadhi, maka saya tak perlu menghukum apa-apa, ya. Jadi siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya ingin kembali kepada pegangan atau saya ingin menyeru kepada apa yang disyarahkan oleh Imam Abdul Qahir Tahir Al-Baghdadi berkaitan dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang pertama, mereka menguasai ilmu khususnya bab tauhid, mengisahkan Allah dengan kenabian, hukum-hukum wa'ad dan wa'id, pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama kalam yang bebas dari fahaman tashbih dan bebas daripada fahaman ta'til, ya, yang menafikan sifat-sifat azali bagi Allah, dan bebas daripada bid'ah Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Najariyah dan seluruh pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Golongan kedua yang termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah ialah imam-imam fiqh, sama ada kumpulan cenderung kepada ra'yun atau hadis, iaitu yang mereka beriktikad pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan sifat-sifatnya yang azali, membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagai sifat 20, dan mereka bebas daripada fahaman Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka menetapkan melihat Allah Ta'ala dengan mata di akhirat kelak, dengan mata tanpa tashbih dan tanpa ta'til. Yang termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Auza'i, Thawri, Abu Hanifah, Ibn Abu Layla, sahabat-sahabat Abu Thawr, sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal, ahli zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip sifat, dan mereka tidak mencampurkan dengan apa-apa daripada ahli bid'ah dan hawa nafsu. Golongan ketiga, mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadis dan sunnah disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka berupaya membezakan antara sahih dan cacat antaranya, mengetahui sebab-sebab al-jarh wa ta'dil, dan mereka tidak memasukkan ilmu mereka dengan apa-apa daripada ahli bid'ah dan nafsu yang menyesatkan. Golongan yang keempat ialah kaum yang menguasai kebanyakan topik-topik sastra Arab, nahwu dan saraf. Mereka berada di atas jalan pakar bahasa seperti Al-Khalil, Al-Amr bin Al-Ala, Sibawih, Al-Farra, Al-Akhfash, Al-Asma'i, Al-Mazini, Abu Ubaid, dan seluruh mereka imam-imam nahwu, sama ada ulama-ulama Kufah dan Basrah, yang mana mereka tidak mencampurkan ilmu mereka dengan sesuatu yang bid'ah, Qadariyah atau Rafidah atau Khawarij. Maka sekiranya seseorang itu cenderung ke arah nafsu yang menyesatkan, maka bukanlah ia dari golongan Ahlus Sunnah, walaupun kata-katanya adalah hujjah dalam ilmu nahwu dan saraf, ilmu bahasa dan nahwu. Golongan kelima dan keenam ialah yang kelima, mereka yang menguasai ilmu-ilmu berkaitan dengan jenis-jenis qiraat dalam Al-Quran, jenis-jenis tafsir Al-Quran, penakwilan berdasarkan mazhab-mazhab Al-Sunnah,
tanpa berpegang kepada takwilan ahli nafsu yang sesat. Golongan keenam, antaranya ialah para zuhud, ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan. Mereka redha dengan hidup yang ringkas. Mereka mengetahui bahawa penglihatan, pendengaran, hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan. Menghisap dengan neraca zarah-zarah justru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik persiapan untuk hari akhirat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan, iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka membeli pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan pentashbihan. Mazhab mereka ialah tafwid kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan kepadanya, tenang dengan apa yang direzekikan. Yang ketujuh, antaranya ialah kaum yang terikat dengan barisan hadapan peperangan dengan orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Islam. Mereka menjadi benteng melindungi umat Islam, meninggalkan isteri-isteri mereka dan negara mereka, dan menzahirkan pada barisan hadapan mereka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan ke-8 adalah kebanyakan negara-negara secara kebiasaannya terdapat syiar Ahlussunnah wal Jamaah, bukannya negara yang menzahirkan syiar ahli nafsu yang sesat. Jadi tuan-tuan, itulah yang digolongkan dalam puak Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut oleh Imam Abdul Qahir Tahir Al-Baghdadi, lahir di tahun wafat tahun 400 Hijrah lebih, 400 lebih Hijrah, menggolongkan mereka begitu dan golongan Ahlus Sunnah. Jadi malangnya ada orang mengeksklusifkan Al-Sunnah kepada beberapa golongan yang kecil sahaja. Jadi tuan-tuan, apa yang saya perkatakan pada tengah hari ini sebenarnya pada sahabat-sahabat saya tak kata apa-apa pada mereka. Mereka merupakan orang yang tidak ekstrim, orang yang terbuka, orang yang boleh menerima perbezaan pandangan. Cuma kita takuti mereka yang ekstrim akan menimbulkan fitnah yang pelbagai di kalangan umat Islam, khususnya kita di bumi bertuah ini, Malaysia. Jadi sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa bihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.